Itu dia kisah yang pertama daripada Kak Sharifah Auda dan anaknya Mas, ya, yang berkongsi pengalaman kisah gangguan dalam rumah. Dan sejauh mana kebenaran tidak pasti, tetapi saya juga pernah dengar berita tahun lepas tentang penampakan orang minyak di Malaysia. Tapi berita yang saya dengar bukan di Pahang. Yang saya tahu yang dilaporkan tak salah saya di kawasan Johor, kalau tak silap saya lah. Dan ini penampakan orang minyak, sehinggakan berita itu dikatakan kabar berita gangguan makhluk orang minyak ni telah pun tersebar luas di kawasan ataupun di akhbar-akhbar tempatan di seberang. Sejauh mana kebenaran, hanya mereka yang membuatnya melakukannya tahulah. Dan bagaimana dengan pendengar-pendengar dari seberang tambak lah, kalau anda tahu tentang berita ini, ada perkembangan terkini ke? Mungkin itu hanyalah mainan saja, ataupun memang gangguan itu memang wujud dan mereka yang dikatakan terlibat ni masih lagi berleluasa bagaimana. Saya akan teruskan dengan pengalaman berikut ini juga dari orang seberang. Kali ini dari Pahang kita turun ke negeri Melaka. Pengalaman yang diceritakan oleh seorang pendengar, namanya Zaidi Isnin. Ya, Zaidi Isnin berkongsi peristiwa pengalaman beliau dan juga rakannya. Katanya di sini, saya dengan rakan saya waktu itu berlakunya perkara ini sekitar tahun 1998. Wah, lama tu sekarang dah tahun 2012. Jadi lebih kurang mungkin 12 tahun lamanya kisah ini berlaku. 1998 pengalaman saya dan rakan saya, kata Zaidi Isnin. Kami berdua waktu itu memang saya dengan rakan memang pemalas. Kami tidak bekerja. Disuruh ibu, disuruh bapa untuk mencari kerja, kami katakan iya, tetapi kami sering kali kalau dah jumpa rakan-rakan duduk di warung, akan duduk sampai ke malam. Bila balik dah kepenatan. Keesokan hari tidur sampai ke maghrib. Itulah dulu hidup saya, memang tidak melakukan benda-benda yang mendatangkan manfaat kepada saya maupun kepada keluarga, kata Zaidi Isnin. Sampaikan satu hari bila saya dengan teman-teman duduk berfikir bagaimana agaknya nak dapatkan duit secepat mungkin dan senang. Saya dengan teman sedang duduk di warung berdekatan dengan rumah kami, Kisi. Datang seorang pakcik yang mendengar perbualan saya dan rakan, dua orang rakan saya. Kami bertiga sedang duduk berbual. Pakcik ni datang dan memberitahu kami nak buat duit dengan cara mudah dan senang. Aku ada jalan, tapi kau mesti ingatlah, kalau kau nak, kau cari aku. Kemudian dia mengeluarkan kertas. Dia koyakkan kertas. Di hujungnya dia meminta saya pena, tapi saya tidak memiliki pena. Meminta pena daripada pegerai yang berniaga. Dia tulis nombor telefon rumahnya. Apa-apa kau cari aku, ini nombor telefon aku. Dia tinggalkan nombor telefon dan beredar dari sana. Saya dan rakan-rakan tertanya-tanya apakah mungkin tawaran yang diberikan, pekerjaan apa ini yang mendatangkan hasil yang lumayan dalam masa yang singkat. Pada hari kedua, kawan saya mati-mati nak telefon, nak jumpa dengan pakcik ini, tapi saya tak sedap hati, Kisi, kata Cik Zaidi Isnin. Saya rasa ragu-ragu, mungkin kami akan ditipu. Akhirnya setelah lebih kurang 2 minggu lebih, apabila saya dapat rasakan tekanan dari ibu dengan abah saya yang katakan kalau saya tak ada duit dan tak cari kerja, saya akan disuruh keluar dari rumah. Barulah saya sendiri, saya seorang diri yang memegang nombor telefon itu, menelefon pakcik yang kami berjumpa 2 minggu yang lalu tanpa pengetahuan rakan-rakan saya. Kisi, saya pergi ke rumah pakcik yang terletak di jalan ... berdekatan dengan tempat kami lepak di warung yang disebutkan awal tadi. Bila sampai rumah pakcik sekitar pukul 5 petang, pakcik itu ada di rumah menantikan kedatangan saya. Dia mengatakan pada saya, senang, kalau nak cari duit, saya harus menggunakan barang ini dan apa jua keuntungan yang saya raih, saya kena beri dia sesuatu. Apa yang saya kena berikan adalah sesuatu luar jangkauan saya. Katanya di sini, saya kena hadiahkan dia seorang anak gadis. Dan saya tercengang, nak buat apa? Adakah pakcik akan bunuh gadis tersebut? Jangan kau jadi bodoh. Aku bukan nak bunuh. Senang. Engkau hadiahkan aku seorang anak gadis. Datang ke rumah aku, kata pakcik itulah. Aku tahulah apa aku nak buat. Pendengar Ria 897. Dipendekkan cerita,
Rupa-rupanya saya diberi menjaga makhluk yang dipanggil sebagai hantu toyol. Casey, hidup saya memang lumayan dengan duit. Sampaikan ibu dengan abah saya tak percaya dari mana dapat duit. Kisah diteruskan. Saya lompat ke rangkap seterusnya sebab rangkap di atas ni tak perlulah saya ceritakan. Banyak perkara-perkara yang tak boleh saya kongsi di udara. Minta maaf pada Encik Zaidi Isnin kalau sedang mendengar sekarang ini. Akhirnya senang Casey, saya menari anak-anak gadis di kelab-kelab malam. Hidup saya 24 jam. Bangun lambat, malam keluar pergi kelab malam dengan teman-teman rakan-rakan. Satu persatu anak-anak gadis saya pancing. Pancing mereka dengan duit, ikut saya balik, kemudian balik ke rumah bukan rumah saya. Rumah Pak Cik Man bukan nama sebenar. Casey, saya diarahkan membawa budak ini masuk ke dalam sebuah bilik. Bilik ini kosong. Bila budak tu dah tak sedarkan diri terbaring, pintu ditutup. Saya tidak ada di dalam. Pak Cik Man pun tidak ada di dalam. Malah kami berdua berada di luar rumah. Saya terus pulang selepas saya hantar budak itu ke rumah. Casey dipendekkan cerita. Apabila tembelang saya pecah, ibu dan ayah sampai marah dan saya dibuang dari rumah. Pada mulanya hidup seronoklah. Walaupun dibuang keluarga, duit masih banyak. Lama-kelamaan, barang makan tuan. Casey, sebab anak-anak gadis yang saya bawa dah tidak mencukupi permintaan yang luar biasa. Dipendekkan cerita, kata Zaidi Isnin, akhirnya saya menjadi kurus kering. Benda itu makan dalam Casey. Sekarang ini saya masih berubat. Kalau Casey nak tahu, saya mengidapi penyakit barah yang aneh, iaitu barah tulang. Perlahan demi perlahan, tulang saya akan mula reput dan membuat saya tidak boleh berjalan. Sekarang ini berkerusi roda. Saya mengirimkan email kepada Casey supaya menjadi satu iktibar pada semua. Jangan memilih jalan yang sesat untuk meraih keuntungan ataupun kekayaan. Pilihlah jalan yang dirahmati, yang diredai. Sebab sekarang saya baru tahu, bila saya membawa anak gadis pergi ke rumah Pak Man bukan nama sebenar. Anak gadis tersebut ditiduri oleh beberapa ekor jin yang dipelihara oleh Pak Man. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bagaimana saudara pendengar Ria 8972, kisah dari orang seberang tambak berkongsi pengalaman. Benar atau tidak, ingat, setiap kisah hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya ini, pengalaman yang dialami oleh seorang pendengar dalam rancangan